Terus kita tak nak wasap putih ni keluar, jadi kita tutup dia. Faham? Okey. So magnesium tambah oksigen, oksigen ni kita panaskan bersama-sama dengan oksigen tadi, hasilkan magnesium oksida. Okey. So apabila penutup dibuka sekali, tetapi kita ingat penutup dibuka sekali-sekala dengan menggunakan penyepit. Kenapa kita nak buka sekali-sekala? Tadi dah tutup, ni buka pula. Tujuannya adalah untuk membolehkan oksigen masuk. Okay. So apabila pita magnesium berhenti terbakar, penutup dibuka dan mangkuk pija dipanaskan dengan kuat selama 2 minit lagi. Okay. So mangkuk pija, penutup dan kandungannya dibiarkan sejuk pada suhu bilik. Seterusnya mangkuk pija, penutup dan kandungan ditimbang sekali lagi dan jisimnya dicatatkan. Faham? Jadi proses pemanasan, penyejukan dan penimbangan diulang beberapa kali hingga jisim yang tetap diperolehi. Okey? Okay. Faham? Boleh faham? Okay, ni kaedah ni. Okey, saya ulang lagi sekali. Mula-mula sekali, mangkuk pija ditimbang. Ya. Mangkuk pija ditimbang. Okey, lepas ditimbang, kita bersihkan pita magnesium dengan kertas pasir dan digulung. Dan masukkan pita magnesium dalam ni, mangkuk pija. Dan kita timbang lagi sekali, katakanlah Y gram. Okey, so kemudian kita panaskan dengan kuat tanpa penutup. Okey, agaknya bila dah terbakar tu barulah kita tutup mangkuk pija itu. Tujuannya saya cakap apa tadi? Menghalang wasap putih iaitu karbon magnesium oksida keluar. Setelah itu penutup mangkuk pija dibuka sekali-sekala. Tujuannya untuk oksigen masuk. Okey, dan kita panaskan selama 2 minit. Lepas kita panaskan, kita biarkan sejuk, kita timbang lagi sekali. Kita timbang lagi sekali, ini kita nyatakan dia sebagai, timbang ni sebagai Z gram. Okey. So proses pemanasan dan penyejukan diulang beberapa kali hingga mendapat jisim yang tetap. Okey, tapi dia ada langkah berjaga-jaga. Kenapa kita perlu gosok pita magnesium tu? Langkah berjaga-jaga, kertas magnesium perlu digosok dengan kertas pasir. Okey. Dan penutup mangkuk pija dibuka sekali-sekala. Penutup mangkuk pija kemudian ditutup dengan, okey, kenapa kita Kenapa kita perlu bersihkan dengan kertas pasir? Untuk membuang lapisan oksida pada permukaan magnesium oksida. Kita nak buang tu. Okay. Kenapa kita perlu penutup mangkuk pija dibuka sekali-sekala? Penutup mangkuk pija kemudian ditutup dengan cepat-cepat. Okay, tadi saya dah cakap untuk membenarkan oksigen masuk dan bertindak balas dengan magnesium serta mengelakkan magnesium oksida daripada terbebas. Kita tutup untuk menghalang magnesium oksida terbebas keluar. Manakala kita buka sekali-sekala untuk membolehkan oksigen masuk. Faham saya kata tu? Faham. Dan kita lakukan proses pemanasan. Mula kita panaskan, penyejukan, akhir sekali kita timbang, penimbangan, diulang beberapa kali untuk mendapatkan jisim yang tetap. Okey. Kenapa kita buat macam tu? Tujuannya untuk memastikan magnesium telah bertindak balas lengkap dengan oksigen untuk membentuk magnesium oksida. Itu tujuan sebenarnya. Okey, faham? Okey. So didapati magnesium terbakar dengan terang, membebaskan wasap putih. Wasap putih tadi saya cakap apa tadi? Magnesium ini adalah magnesium oksida. Dan kemudiannya membentuk, bila kita sejukkan dia akan membentuk pepejal putih.
Okay. So inference dia, magnesium adalah logam yang reaktif. Magnesium bertindak belah dengan oksigen dan membentuk magnesium oksida. Sekarang okey, balik kepada tujuan. Okey, saya tunjuk balik di atas. Apa tujuan eksperimen kita? Tak ada tujuan. Tujuan tak ada, tak apa. Okey. Tujuannya adalah untuk menentukan apa? Untuk menentukan formula empirik bagi magnesium oksida. Okey, kamu nak salin ke ni? Nak salin? Nak. Okey, saya bagi masa salin. Yang penting salin tu kena fahamkan juga. Okey, salinlah jawapan ni. Bagi letak nak sama tinggi semua parangan tu, boleh turun. Oh, tu cara dia. Jangan ke kelas lah. Salin. Itulah boleh. Dia salin. Ha? Kemudian salin. Tak apa. Boleh dia betul salin. Itu kuat. Buat dia baru lagi ni. Oh, tak boleh tutup kuat. Untuk yang ni kalau tu kuat. Kalau tu kuat, naik balik. Oh, Sebab semen pelan. semen ni dia Ke sana. tolak kan. Itu boleh. Oh. Dia semen di sana. Terus dua tu. Saya macam bilik bibik punya warna. Cuma lebih gelap sikit. Macam bilik bibik. Dia cakap, suri depan ni tanah orang ke dia boleh tembung. Depan rumah. Tempat nak tembung. Tapi tu tanah orang. Tanah Rizak jalan. Yang kita ambil. Dah tu.
Bila jalan kita ambil cuma buat pagang je. Posh. Buat bokok. Tak boleh buat depan tu. Buat bokok. Bokok terbang pokok tu. Kena kecilkan. Bokok kena welding. Welding ni boleh. Welding. Boleh. Kena tepuk. Macam tu kena tepuk. Lepas tu balik punya sini. Buat batang kayu. Okey dah? Sudah? Tidur ke? Sudah ya? Alright. Bila rehat tu ambil. Saya cepat-cepat lah. Cepat. Alah ya, macam mana keluar benda ni? Dia tekan. Buat apa? Keluar enggak? Keluar benda hitam. Ah. Okay, thank you. Alright, so ni yang pertama, jisim mangkuk pija dan penutup. Okay, X gram. Kan mula-mula kan saya kata bersihkan jisim, bersihkan magnesium tu kan. Okay, sebelum dibersihkan magnesium tu kan timbang jisim mangkuk pija dengan penutup X. Lepas tu kita masukkan yang kedua pula, jisim mangkuk pija dengan penutup dengan magnesium Y. Lepas tu bila kita dah panaskan, tunggu sejuk, timbang lagi sekali ketiga-tiga. Tapi apa yang bertambah? Yang ini. Bertambah oksigen. Faham? Z gram. Okay. So lepas tu apa yang berlaku? Okay, daripada situ kita dapatkan jisim. Jisim apa ni? Magnesium. Macam mana dapatkan jisim magnesium? Jisim mangkuk pija dengan penutup dengan magnesium tolak Y ni, tolak dengan X. Y tolak X. Okay. Macam mana dapatkan jisim oksigen? Ni oksigen berada di sini kan? Z ni tolak dengan Y. Saya rasa kamu masih ingat Cikgu Mastura ajar cara nak mengirakan formula empirik. Kaedah pertama yang atas ni letak unsur. So unsur yang kita nak kira yang atasnya adalah magnesium. Yang pertama ni, kamu ingat tak yang cikgu cakap? Yang pertama ni mesti logam dulu. Diikuti dengan yang kedua ni bukan logam. Formula dia nanti kita akan dapat magnesium oksida. So M dululah kita tulis, diikuti dengan O. Okay, so faham sekat ni? Faham? Tak ada? Okay. So macam mana dapatkan logam magnesium ni, berat magnesium ni? Saya ulang balik. Yang Y ni, iaitu jisim mangkuk pija dengan penutup dengan magnesium ni tolak dengan X. Okay, nak dapatkan oksigen pula, yang Z ni tolak dengan Y. Okay, so dapat. So, okay, kaedah pertama dapatkan jisim, jangan lupa letak gram kat sini unitnya. Lepas tu kita nak cari, tujuan nak cari apa? Bilangan mol. Macam mana dapat bilangan mol? Kamu dah belajar, kita guna jisim bahagi jisim molar. Jisim berapa? Ni kita dah dapat tadi. Jisim yang kita dapat Y tolak X ni bahagi jisim molar bagi magnesium 24. Begitu juga dengan oksigen. Z tolak Y bahagi dengan oksigen. Jisim molar dia, jisim
bahagi jisim molar. Jisim molar dia berapa? 16. So dapat nisbah P serta Q. Okay. So formula empiric dia M P O Q. Formula empiric dia. Faham? Faham sekarang? Okey, itu kaedah pertama. Kaedah ni kita akan buat dalam eksperimen. Okey, sebenarnya UKM dengan USM dan UTM dia orang nak buat. Okey, kita jam belum buat. Okay, ini kaedah formula empiric bagi magnesia oksida. Satu lagi kaedah ialah untuk logam, untuk penentuan formula empiric bagi logam yang kurang reaktif. Logam yang kurang reaktif ni tergolong lah. Ferrum, stannum, plumbum, iaitu cuprum, ni cuprum Okey, ni cuprum. Okey, kita tak boleh gunakan kaedah ni. Tapi kita kena guna kaedah yang kita namakan sebagai penurunan oleh gas hidrogen. Okey, yang ini eksperimen dia sangat sukar. Saya Cikgu Faizah dah cuba buat sebelum-sebelum ni kami tak buat. Okey, takut meletup. Tapi Cikgu Faizah buat susah nak dapat. Okey, tak apa, kita cuba juga buat. InsyaAllah kita akan buat lepas habis PKP ni Okey. So dekat sini dalam tindak balan ni kita lalukan gas hidrogen ke dalam satu tube di mana yang ini serbuk cuprum dioksida ni. Okey, gas hidrogen dilalukan melalui cuprum 2 oksida yang dipanaskan. So hidrogen akan menurunkan cuprum dioksida ini kepada cuprum dan air. Okey. Dia akan menurunkan. Okey, kita lalukan gas hidrogen kepada cuprum dioksida, tapi dengan syarat cuprum dioksida ni perlu dipanaskan dengan kuat. So kerja hidrogen ni dia boleh menurunkan cuprum dioksida ni kepada cuprum dan air. So apa yang berlaku ni? Cuprum oksida, formula cuprum. Cuprum oksida dilalukan dengan hidrogen, apa yang berlaku? Terhasillah gas cuprum dan hasilkan uap air. So kaedah ini boleh juga digunakan untuk menentukan formula empiric bagi logam yang kurang reaktif seperti plumbum oksida dan stannum oksida. Okey, saya nak tanya, boleh tak kaedah ni kalau saya gunakan aluminium oksida, penentuan formula empiric aluminium oksida, boleh tak? Boleh tak kalau saya gunakan penentuan formula empiric aluminium oksida? So, boleh tak? Boleh tak? Boleh Cikgu. Boleh. Boleh Kenapa boleh? Aluminium ni tergolong kat mana? Aluminium oksida. Tengok aluminium. Logam reaktif tak? Jangan bijak. Aluminium ni logam yang reaktif. Jadi kaedah mana yang kita guna? Kaedah ni lah. Faham? Faham? Okey. Untuk logam reaktif kita kena gunakan kaedah pemanasan. Faham? Untuk logam yang kurang reaktif, ferrum, stannum, plumbum, cuprum, argentum biasa kita tak guna lah ini. Yang ini kita gunakan dengan cara melalukan gas hidrogen. Ya, katakanlah kita biasanya yang sesuai dia cakap tadi plumbum oksida dengan stannum oksida. Itu sesuai. Sebab dia logam yang kurang reaktif. Untuk logam yang lebih reaktif tak boleh gunakan kaedah ni. Okey, boleh ikut lagi? Boleh faham lagi? Saya nak habiskan ni. Boleh. Okey. Okey, yang ni semua dah salin dah? Dah. Okay.
Ni dalam eksperimen ni. Okey, eksperimen untuk menentukan formula empiric cuprum duoksida. Okey, ni cuprum duoksida ni logam yang kurang reaktif. So kita boleh gunakan dengan cara penurunan hidrogen. Okey, so dalam ni air, kat sini kita salurkan. Okey, kita panas. Okey, sorry, ni kita panaskan air. Yang ni kita salurkan karbon dioksida. Sorry, karbon dioksida kat sini. Okey. Macam mana nak hasilkan karbon dioksida ni? Kita tindak balaskan asid hidroklorik, dengan logam zinc. So bila kita panaskan, bahan ni menghasilkan gas hidrogen. Okay, gas hidrogen ni kita alirkan. Tapi ingat kita perlu panaskan dulu serbuk cuprum duoksida ni dengan kuat. So apa yang berlaku, apa yang terhasil ialah air dan cuprum dan logam cuprum. Faham? So, ingat, dia ada beberapa langkah berjaga-jaga. Yang pertama, gas hidrogen dibiarkan mengalir ke dalam salur kaca selama 10 saat. Sebelum kita panaskan tu, kita alirkan dulu. Apa tujuannya? Tujuannya untuk mengeluarkan semua udara dalam salur kaca ni. Kita nak buang semua udara dalam salur kaca ni. So campuran hidrogen dan udara akan menghasilkan, so kita nak elakkan supaya campuran hidrogen dengan udara ni dia boleh menghasilkan letupan apabila dinyalakan. So kita nak keluarkan semua udara dalam ni. Kita nak hanya dalam ni hidrogen saja. Okay, dan gas hidrogen dialirkan secara berterusan. Ya, kita biar je, dia biarkan dialir. Kalau yang ni habis tambah. Asid dengan ketulan ni kita tambah supaya kita nak hasilkan hidrogen yang berterusan. Tujuannya untuk mengelakkan cuprum panas daripada bertindak balas dengan oksigen balik dan membentuk cuprum duoksida. Kita tak nak kita hanya nak cuprum je. Kita tak nak cuprum nanti boleh bertindak balas dengan oksigen, tak nak. Kita nak halang dia. Dan sama juga proses pemanasan, penyejukan dan penimbangan diulang beberapa kali hingga dapat diserim tetap. Tujuannya untuk memastikan semua cuprum duoksida telah bertukar kepada cuprum. Itu yang pentingnya. Kita nak kira berapa jisim cuprum. Ya? Okey, boleh salin. Yang ni. Okey. So pemerhatian kita akan dapat warna hitam cuprum duoksida ni jadi perang. Kenapa warna hitam cuprum duoksida jadi perang? Kerana yang terhasil adalah cuprum. Logam cuprum perang. Kalau cuprum duoksida ini adalah dia berwarna hitam. Cuprum duoksida ni memang warna dia hitam. Ini ada bateri tak? Bateri tak ada. Habis. Okey, salin. Cikgu nak sampai pukul berapa? Sampai pukul 1. Okey. Sikit je nak habis. Kita habiskan yang formula empiric. Saya record, saya cuba masukkan dalam ni lah nanti. Saya cuba masukkan dalam grup. Siapa yang tak ada kat sini boleh join nanti. Sampai pukul 3 cikgu. Boleh je. Kamulah. Subjek lain dah buat? Belum. Apa, kita sikit-sikit lah.
salin lah. Okay. Right. So, okay, jadi warna hitam tu apa saya cakap tadi? Kuprum dioksida kan, tukar jadi perak. Sebab bila hidrogen lalu, okay, hidrogen yang akan menurunkan kepada logam kuprum. Kuprum ni warna perak lah. So secara influence-nya kuprum dioksida bertindak berlawan dengan hidrogen untuk membentuk logam kuprum yang berwarna perak. Okay, ini kita akan buat juga nanti. So ini yang kita ada perolehi. Okay, jisim salur kaca kita dapat X, jisim salur kaca tambah kuprum 2 oksida kita dapat Y, jisim salur kaca tambah kuprum ni selepas tindak balas kita biarkan sejuk Z. So caranya juga sama, unsur dia letak kuprum dulu dengan oksigen, jisim dia dalam gram. Okay, nak dapat jisim kuprum macam mana? Z tolak X. Nak dapat jisim oksigen, Y tolak Z. Kenapa kita pilih Y tolak Z? Kat sini ada oksigen. Makna oksigen berada di sini. Okay, bilangan mol dia sama, iaitu bilangan mol atom jisim bahagi jisim molar. Jisim kuprum ni Z tolak X bahagi jisim atom relatif bagi kuprum ialah 64. Jisim atom oksigen ialah 16. So kita bahagi. So kita dapat nisbah mol teringkas. So dapatlah formula empirik CuPO(Q). Faham? Itu adalah kaedah untuk menentukan formula empirik. Okey, saya nak tanya. Berapa orang yang join Cikgu Mastura? Kalau join maknanya kamu dah buat latihan lah. Ke perlu kita tak payah buat latihan? Kamu dah buat? Ataupun kita nak buat sekali lagi supaya kamu lagi faham? Bagilah. Saya dah buat. Kamu dah buat? Saya tak join. Tak join. Berapa orang yang join? Okay, angkat tangan kat sini. Saya. Tak join. Yang join? Saya join. Join 2 lagi. 3. Lagi? 3 aja. Saya. 4. Lagi? Lebih atur? Saya. Join kan 5. Fatimah? Join. Join. So latihan ni, so buku nilam tak payah buat lah kan? Ke macam mana? Ataupun macam ni, yang dah buat, okay tak apa, yang belum buat, tolong buat latihan, buat, lepas tu kalau yang tak faham yang mana, kita bincang. Okay? Buat muka surat berapa cikgu? Dalam buku nilam, buat muka surat 38, 39, 38, 39 je lah. 2 je kan? Sampai nombor 6 je kan? Buat latihan tu. Okey, latihan yang semalam yang saya bagi tu dekat buku tag ada masalah? Ada kan? Okey, saya nak ambilkan sikit. Ada okey. Saya nak ambilkan sikit ke? Saya nak terangkan sikit cara ni je. Okey. So terangkan mengapa, tengok ini ya. Terangkan, fahamkan kan sebagai masa untuk salin. Terangkan mengapa susunan radas bagi menentukan formula empirik bagi kedua-dua ini berbeza. Kenapa? Kenapa? Kerana magnesium adalah logam reaktif. Di mana dia terletak di atas hidrogen dalam siri keaktifan magnesium. Ya. Sebab itu kita gunakan kaedah dia berbeza. Dan magnesium mudah teroksida. Membentuk magnesium oksida. Faham? Ingat, logam reaktif kita guna kaedah pertama. Kaedah apa? Pemanasan. Faham? Logam yang berada di bawah hidrogen, kuprum pula kita guna kaedah 2. Di mana kita lalukan
Melalui kaedah tu kita namakan penurunan oleh hidrogen. Okey, logam yang berada di bawah siri elektrokimia kuprum. Kuprum berada di bawah hidrogen di dalam siri kereaktifan. Siri kereaktifan boleh, siri elektrokimia boleh. Biasanya siri kereaktifan kita gunakan untuk tajuk elektrokimia. Nanti kita akan belajar lagi. Okey, so dalam hal ni kita gunakan siri kereaktifan. Oksigen dalam kuprum dioksida boleh disingkirkan oleh gas hidrogen untuk membentuk kuprum dan air. Faham? Boleh Mana sesuai tu, faham tak? Kenapa kita gunakan logam, ada yang kita gunakan kaedah pemanasan, ataupun satu lagi kita gunakan kaedah apa? Penurunan oleh hidrogen. Tapi kedua-duanya adalah sama untuk menentukan formula empiric sesuatu sebatian. Boleh? Okey. Sikit lagi. Okay. Boleh salin jawapan ni. Seterusnya. Okey, lepas penghitungan. Penghitungan mesti ikut kaedah ni. Mesti kalau buat jadual ni. Jadual ni akan dapat markah nanti. Yang pertama mesti tulis unsur. Unsur tu nama apa? Kalau magnesium lah kat sini. Kalau oksigen lah. Dan biasanya yang pertama tu mesti terdiri daripada logam. Okey, contohnya kamu ada kuprum karbonat. Ada berapa unsur dalam ni? Ada berapa unsur? Berapa? Ada 3. Ada kuprum, ada karbon, ada oksigen. So yang ini pun ada 3 jugalah. Faham tak? So yang ini akan jadi apa? Yang ini akan jadi, yang pertama itu kita letak apa? Kuprum. Yang kedua kita letak karbon. Yang ketiga kita letak oksigen. Ni contoh ni. Faham? Okey. Dan tu ada berapa unsur dalam ni. Okey, sebagai contoh lah. Okay. Dan dia akan bagi jisim. Jisim ni mesti tulis unit. Tak tulis unit salah. Okey, daripada jisim dah dapat, kita kira bilangan mol. Macam nak kira bilangan mol? Jisim bahagi jisim molar. Barulah dapat nisbah mol terringkas. Okay, itu kaedah ni. Okay. Kita siapa yang belum masuk kelas Cikgu Mastura, saya bagi satu contoh lah supaya kamu faham. Okay, saya bagi contoh. Tengok dulu, fahamkan dulu. Ini last. Ini adalah kelas kita. Kejap saya nak habis ni. Untuk nanti kamu nak buat latihan senang. Okey, saya nak bincang je ni. Okey, dia bagi kat sini. Okey. Apabila 11.95 gram oksida logam X diturunkan oleh gas hidrogen 10.35 gram logam X hasil. Ni kaedah apa ni? Kaedah penurunan oksida logam oleh hidrogen. Maksudnya kaedah yang kedua lah kan? Okey, hitungkan formula empiric bagi oksida logam X. Okey, hitungkan formula empiric bagi oksida logam X. Okey. Caranya buat apa? Buat kotak macam ni. Ini dia bagi. Kalau dalam Excel tak bagi, kamu kena buat kotak sendiri. Okey, yang ni dia bagi oksida logam X. Logam X kena berada di nombor, kena berada di sini. Ini logam X. Faham? Diikuti dengan oksigen X. Sekarang kita nak cari formula empiric dia. Okey, setelah tu, lepas tu kira apa? Bilangan mol atom. Cuma nak kira bilangan mol atom, ini dia bagi kan? Ni 11.95. Tak sini. Faham saya kat tu Cikgu, mana dapat 1.6? 1.6? Yang dekat O tu. Dia tolak. Ya, tolak. 11.95 tolak. Oksida logam. Ya. Oksida logam. Saya lupa nak terang ni. Jadi 11.95 tolak dengan
10.35. Sebab ini oksigen, kena tolak lah. Ini oksida logam, ini logam saja, kena tolak. So dapat berapa? 1.6 kan? Okey, betul lah. Terima kasih. Okey, faham sikit tu? So bilangan mol atom, kita nak kira bilangan mol, GSM bahagi GSM molar dibagilah JAR bagi X 207. Jadi 10.35 bahagi 207 dapat 0.05. Yang kedua 1.6 bahagi 16 dapat 0.1. Faham cakap tu? Okey, dah dapat tu. Kira nisbah mol. Macam nak kira nisbah. Okey, dah dapat ni. Okey, yang ni 0.5, 0.1. Macam mana dapat nisbah mol? Kita bahagi yang terkecil. Jadi maknanya ini kita bahagi dengan apa? 0.05. 1.6. Bahagi juga dengan 0.05. So dapat ini sah. Aku suka soal itu. Ya? Boleh kan? 0.1 bagi 0.05 dapat ni dapat 2 Boleh cikgu. So ini dapat 2. Ini nisbah mol teringkas dia. Okay, tak payah darab lah sebab dia dah ringkas dah. 1, 2. Jadi formula empirik dia X1, tak payah tulis. O2. Faham? Okey, siapa yang ada masalah nak buat ni? Saya tak masalah kan? Okey, yang ni pun kamu cuba buat. Yang ni kalau dia bagi dalam peratus, kamu tak payah tukar lah sebab peratus, peratus gram. Terus je tulis kat sini. Unsur dia, kita nak cari natrium, bromid, logam yang pertama. Diikuti yang kedua, diikuti ketiga. Okey, saya nak kamu buat nombor 2. Nombor 2, nombor 1 saya dah bagi contoh. Okay, boleh salin siapa yang nak salin. Nombor 1 saya bagi contoh, buat nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5, nombor 6. Okey, kelas seterusnya, kelas